Projek ini akan makan perbelanjaan sebanyak 150,000 dan dia merupakan gelangan sukan rakyat yang pertama di Kadun Penaga pada sekarang dan sebelum ini juga. Bukan sahaja yang pertama sekarang, tapi pada masa sebelum ini juga. Bermakna dalam 55 tahun ini adalah yang pertama. Dan inilah perubahan yang kita nak lihat, di mana kita boleh memberikan kemudahan kepada rakyat yang tidak pernah dikecapi sebelum ini. Dan itulah yang kita harap kita boleh mulakan banyak perubahan-perubahan lain di kawasan-kawasan lain. Tapi ini kita buat secara peringkat-peringkat. Nah, kita mula di Penaga dulu. Kerana yang pertama, kita boleh lihat bahawa prestasi pegawai penyiaran saya rasa menyelah. Dan pada masa yang sama, kita melihat sambutan daripada rakyat pun amat menerima program-program yang dijalankan oleh kerajaan negeri. Saya masih ingat juga bila kita memberikan wang RM100 kepada warga emas. Semua pun cuba disabotaj oleh pihak tertentu lah, menyatakan bahawa ini wang haram kerana wang judi. Ingat tak? Cuma pun kita tak ada kuasa keluarkan lesen judi. Yang keluarkan lesen judi mereka pula. Tapi mereka pula keluar, kita pula kena tanggung dosa. Dan sehingga hari ini program telah dapat sambutan yang begitu baik daripada rakyat, sehingga 135,000 warga emas telah daftarkan diri. Saya rasa lebih 95%, hampir sapu bersih di kalangan warga emas, termasuk mereka daripada UMNO. Dia cakap, oh ini kita tak mau, ini duit judi, ini wang haram. Dia nak tolak balik, kembalikan balik. Dia nak batalkan nama. Satu nama pun tak batal. Sebab ini tiap-tiap tahun bila kita bagi wang, mereka berbaris-baris sudah angkat. Termasuk ketua cawangan UMNO juga, serupa juga. Tapi kita tak kisah. Betul, kita tak simpan dendam. Kita rasa bahawa sebagai kerajaan negeri, kita adalah kerajaan negeri untuk semua rakyat, tanpa kira kaum, agama, dan yang penting sekali, tanpa kira latar belakang politik. Kalau dia sokong BN, itu pilihan dia. Dan sebagai kerajaan negeri, kita harus memberikan faedah sebagai warga rakyat Pulau Pinang. Dia berhak untuk memilikinya. Itulah sebab saya selalu cakap bahawa kalau kawan baik saya Kosukun nak, saya pun sendiri akan bagi RM100 kepada dia. Ini tak jadi hal. Ini tak jadi hal. So di sini, bila kita lihat sambutan yang baik, bila semua pun tiap-tiap hari dekat kacamata televisyen, bukan main hantam. Ingat tak masa itu? Satu minggu dia main TV3, NTV7, RTM1, hantam. Tapi bila kita turun padang, tak berkesan. Kita lihat sambutan rakyat lagi baik, kerana mereka tahu itu adalah satu fitnah yang jahat. Dan mereka pun tahu ini TV kadang tak boleh pakai lagi. Itu sebab kadang-kadang kita jangan lupa, jangan ingat rakyat bodoh. Mereka tak akan telan bulat-bulat apa yang disiarkan dalam televisyen. Macam kepemimpin Pakatan Rakyat, termasuk saya, wah, bukan main kena hantam. Kita macam glamour sikit tau, hot, tiap-tiap kali mesti siarkan dalam TV. Dan bila kita kena hantam, bukan main kena hantam, hantam sampai kita macam teruk sekali. Saya lah, Ambiga lah, Dato' Sri Anwar lah, Tok Guru Nik Aziz, sampai ada orang panggil dia macam anjing juga. Oh iya, teruk juga. Ini bukan main kena hantam. Saya rasa cara kita kena hantam macam kita gunakan C4 untuk bunuh orang lah. Tapi saya rasa orang yang guna C4 bunuh orang pun tak kena hantam macam teruk ini. Kita lagi teruk. Tapi itu saya rasa rakyat dapat nilai.
siapa yang cakap benar, siapa yang tidak cakap benar. Dan kalau kita lihat sekarang itu surat khabar, saya rasa lagi lama lagi ramai akan kurang percaya. Kita yang penting ialah kita teruskan kerja kita. Akhirnya rakyat akan lihat keikhlasan untuk bawa perubahan. Macam hari ini, sungguh pun ini dalam kawasan Penaga, kubu kuat UMNO. Orang cakap kubu yang paling kuat UMNO Penaga, kerana ketua pembangkang Azhar sini. Tak apalah, asalkan rakyat boleh menikmati perubahan dan juga menyokong program kerajaan negeri, maka kita tetap bagi semua pun ini dalam kawasan pembangkang. Dan saya rasa ini dengan sendirinya menolak dakwaan bahawa kita meminggirkan kawasan-kawasan tertentu. Memang kerajaan negeri bertindak adil kepada semua. Nah, untuk projek ini sekali lagi yang kita nak tegaskan ialah kita bagi sebagai tender terbuka. Dan 10 syarikat telah memasuki tawaran sebuah harga, dan syarikat yang menawarkan harga yang paling kompetitif telah berjaya memperoleh projek ini, iaitu MBN Teguh Enterprise. Tahniah diucapkan kepada syarikat tersebut atas kejayaannya yang diperolehi secara tender terbuka. Tak ada kabel-kabel tertentu. Tak perlu cakap dia kenal sangat Ustaz Roshidi, itu dapat. Tak payah cakap dia kenal Tuan Haji Jasni, dia cakap tak ada punya. Itu ikut harga yang paling baik yang diberikan. Tetapi pada masa yang sama, kita harap kualiti kerja pun mesti bagus. Kita mahu tanah itu mampat, gelangan itu elok, supaya kita boleh main bola tanpa kira hujan ataupun siang hari atau siang malam. Saya rasa itu penting, kerana kualiti ini saya rasa akan dipantau oleh PLDO supaya ia betul-betul elok dan boleh menunaikan tujuan utamanya, memberikan satu kemudahan sukan kepada rakyat. Di situ saya rasa yang saya nak tegaskan lagi, kerajaan negeri mampu mengeluarkan wang RM150,000 ini. Sungguh pun di kawasan kampung yang agak terpencil. Kerana yang penting kita mempunyai niat yang baik. Yang kedua, kalau ada niat yang baik, tak ada wang pun tak guna. Betul tak? So mesti ada wang. Dan itu paling penting. Bila kerajaan negeri tak dapat peruntukan yang sewajarnya daripada kerajaan pusat, kita terpaksa berdikari bergantung pada diri sendiri. Dan dalam masa 4 tahun, kita telah berusaha bertungkus lumus untuk menggumpul dana wang. Kerana tanpa wang, sungguh pun kita berniat baik, kita tak boleh buat apa-apa. Itu satu hakikat yang kita kena hadapi. Itulah sebab kita mementingkan begitu berat sekali tugas untuk menguruskan pentadbiran kewangan dengan baik. Dan mujurlah dengan berkat Tuhan kita dapat menjalankan tugas ini, tugas yang kita buat secara bersih. Kerana kita buat secara bersih, kita ada lebihan belanjawan setiap tahun, dan lebihan belanjawan ini mencapai rekod yang paling besar di Pulau Pinang. Tentu bila pembangkang ialah BN, ingat, bila pembangkang hantam sama kerajaan negeri, dia cakap, oh kita dapat lebihan kerana kita kurang belanja. Ini juga satu lagi fitnah. Dan hari ini tuan-tuan puan-puan boleh saksikan bahawa kerajaan tidak kurangkan belanja. Kerana sebelum ini tak pernah, 55 tahun tak pernah di Penaga. Jangan cakap di kampung ini, di Penaga tak pernah. Kali ini pertama kali kita buat gelaran futsal, membelanjakan wang ini untuk kemudahan rakyat. Kita tak kurangkan perbelanjaan. Lebihan bajet diperoleh, sungguh pun kita tambah perbelanjaan. Dalam 4 tahun kita memerintah, kalau berbanding dengan 4 tahun di bawah BN sebelum ini, perbelanjaan untuk rakyat telah ditambah sebanyak 55%. Tak dikurangkan. Saya rasa semua tahu tentang peruntukan dua hal ehwal Islam, di mana kita telah tambah berkali ganda.
Tapi saya tak mau cakap tentang hal ihwal Islam. Saya rasa Ustaz Rushidi boleh cakap dengan lebih baik lagi. Saya cakap tentang projek infrastruktur. Jalan yang kerajaan BN dulu bagi setahun 10 juta, kita belanjakan 40 juta ringgit untuk buat jalan di Pulau Pinang. Ini adalah satu perbezaan yang amat besar. Tapi sungguh pun kita tambah yang begitu kental sekali. Itu secara keseluruhan, macam jalan 4 kali ganda. Tapi secara keseluruhan semua tambah 55%. Kita masih boleh mencapai lebihan belanjawan setiap tahun. Jangan lupa, bila kita bagi RM100, bila bagi IPTA RM1,000, bila kita bagi program anak mas RM200, semua ini perlukan belanjawan. Termasuk sekolah agama rakyat lah. Semua ini perlukan belanjawan yang sihat, baru kita boleh salurkan. Oleh itu, saya rasa yang penting, urusan kewangannya bersih, boleh membawa faedah dan manfaat kepada rakyat Pulau Pinang. Ini sesuatu yang tidak boleh dinafikan. Dalam 4 tahun ini, kita telah buktikan bahawa sebuah kerajaan bersih memang boleh buat jauh lebih baik daripada sebuah kerajaan yang rasuah dan makan wang. Itulah sesuatu yang kita rasa amat bangga dan yang kita nak harapkan daripada rakyat. Kerajaan bersih ini harus terus disokong. Tentulah bila saya cakap tentang bersih untuk setengah orang, ini amat sensitif. Sampai ada pihak nak haramkan perkataan bersih pula. Kita tahu mereka nak haramkan perkataan bersih kerana mereka punya hati kotor. Tapi kita kena tunjuk tiap-tiap kali apakah perbezaan, apakah manfaat sebuah kerajaan bersih. Dan bila kita nak buat usaha sedemikian, sukan pun harus diuruskan secara bersih. Kalau tak bersih, prestasi akan berkurangan, orang tak akan campur. Dan dalam sukan, dalam pengurusan projek dan pengurusan kewangan, hanya dengan pentadbiran yang bersih dan kita tidak segan untuk menyatakan bahawa ini adalah selaras dengan prinsip amar makruf nahi munkar. Kalau kita cakap bersih setengah orang tak faham, kita cakap amar makruf nahi munkar, lagi ramai tak faham. Tak apa, kita teruskan. Kita teruskan. Dan lama kelamaan rakyat akan lihat perbezaan. Itulah sebabnya saya mahu semua pegawai penjaraus kadun sepasukan, seiring, seira, selaras, sepadan dengan apa yang diusahakan oleh Ustaz Rushidi, supaya kita boleh bawa sama-sama perbezaan bersama dengan rakyat tanpa kira latar belakang, kedudukan, segala lapisan. Saya rasa itulah pembaharuan, itulah harapan yang kita bawa sama rakyat. Jangan biarkan pihak-pihak tertentu cuba pecah belahkan kita. Itu sesuatu yang amat jahat sekali. Macam bila kita nak ambil tanah bukan Islam untuk buat kubur Islam, ada pihak yang cuba mainkan sentimen perkawaman. Ini kali pertama dekat Jelutong kita ambil tanah bukan Islam untuk buat kubur Islam. Ada orang main perkawaman. Tapi pada masa yang sama, ada orang boleh cakap, you tengok, dia ambil kubur Islam, dia ambil tanah kubur Islam untuk halau orang Melayu. Dua-dua pihak kita kena. Orang bukan Islam kita kena, orang Islam kita pula kena. Semua pun ini ialah untuk tujuan murni, tujuan baik, bina perumahan mampu milik dan buat kubur Islam. So itu saya rasa kita terpaksa menangani cabaran sedemikian. Macam kita selalu lihat sekarang, itu pihak media, dia nak tunjukkan pemimpin baik. Itu pemimpin Melayu saya tak mau cakap lah, saya cakap pemimpin Cina. Dia nak tunjukkan pemimpin Cina baik, Charles Alik. Pemimpin jahat
Lim Guan Eng. Saya akui, saya bukan semua buat betul, tapi saya pun tak faham macam mana Syah Saleh boleh lebih daripada saya. Tapi mungkin jugalah ada setengah-setengah perkara dia lagi baik dari saya. Saya kena akui kalah juga. Tapi bila dia cakap tentang Islam, oh, dia seorang pemimpin yang hormat sama Islam. Saya ini anti-Islam. Saya tak faham. Macam mana saya anti-Islam? Macam mana dia martabat Islam? Ingat tak? Masa pilihan kecil tenang. Bila apa nama dia? Calon Nur Malang. Itu ikut pilihan dia tak mau salam tangan dengan lelaki. Oh, bukan main itu, Syah Saleh hantar dia. Tak hormat orang bukan Islam. Saya pun tanya, betul tak dia tak mau salam dengan orang bukan Islam, lelaki saja? Dia cakap tak ada, semua lelaki dia tak salam. Itu ikut pilihan dia, tak salah. Tapi dia pula hantam dia, tak mau salam dengan kaum lelaki bukan Islam. Itu menunjukkan dia ekstremis Islam. Ini punya cakap tak hormat orang Islam. Dia tak ditegur, tak dihantam langsung oleh media. Kita yang cakap itu adalah pilihan dia. Dan rakyat tak kisah, kerana semua lelaki dia tak salam, sama ada bukan Islam atau Islam, apa salahnya? Oh, tapi dia ini bagus, ini Lim Guan Eng jahat. Dan itulah yang saya rasa kita boleh lihat ada double standard yang amat ketara di sini. Dan tapi kita kena teruskan kerja juga. Saya tahu Ustaz Rusli pun ada banyak yang cakap bukan-bukan. Semua pengayat penyeras pun sama. Tapi marilah kita kerja secara pasukan, dan kerajaan negeri akan berusaha untuk membawa perubahan yang tak pernah dilihat sebelum ini. Saya percaya ini adalah satu permulaan di SBU. Ini bukanlah yang terakhir. Yang permulaan ini bukan terakhir. Inilah kita harap satu permulaan yang akan menyerikan kehidupan rakyat di SBU. So dengan ini saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berusaha untuk menjayakan projek ini. Seterusnya dengan ini saya merasmikan upacara Majlis Pecah Tanah Projek Gelangan Sukan Rakyat Kampung Kuah Persaid Penangga SBU. Sekian, terima kasih. Pegawai daerah pembangunan yang ringkas tapi amat bermakna ini, yang amat bertitik tolak daripada itu idea bagi mewujudkan sukan rakyat ini, bagi meneruskan majlis kita pada Haji Rashid bin Ibrahim, Ketua Penolong Pegawai. Salam sejahtera, selamat pagi.